Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan. Salam untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Lewat sedikit saudara sebab nak dengar perkembangan di negeri Kedah. Saat ini calon-calon UMNO Barisan Nasional telah pun sedang diumumkan oleh Susah Agung UMNO. Saudara, apa khabar saudara Kamarul Azhari, saudara Syah Ibrahim, saudara Izzuddin, saudara Joka Karim, Puan Syarifah Hafifah, Cik Norlia, itu juga Muhammad Faridun, saudara Abu Nem, saudara Hajah Camat Comel, itu juga saudara Nur Azman, saudara Ahmad, saudara Joka Karim dari Taiping, saudara Hashim Alias dari Melaka, saudara Asal Selama Kedah, saudara Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru, saudara Muhammad Syahli, saudara Rosli Misyah, itu juga Wan M. Bakri, Muhammad Asri Dir dari Kuantan, saudara Ibrahim, saudara Muhammad Kapli, itu juga saudara Pak Cu, apa khabar Pak Cu, salam sayang untuk semua pelayar, katanya saudara Zainuddin, saudara Rusmini dari Pontian, Johor, Puan Hamidah Kamat, saudara Hani Abdullah, begitu juga saudara Madam K dari Tangkak, Johor, saudara Muhammad Yusuf Ishak dari Bandar Baru Kedah, saudara Nur Jumayah, Abdul Razak, Salam Madani, Urut Bismillah di Tanah Merah, Kelantan, saudara Ibjah, saudara Puan Rubidin bersama dengan pasangannya, saudara begitu juga saudara Karen, saudara Pali, saudara Kazani, untuk salam untuk semua sahabat, saudara Ismail Abu Hassan, itu juga Azlinda, Etika, Puan Haslinda, apa khabar anda semua? Pak Aziz dari Kuantan, Pahang, saudara Hamid Taib, saudara Nilawati, Ainul, saudara Jaka Linglung, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf sebab ini banyak macam-macam cerita saudara. Dan saat ini saya nak beritahu anda bahawa di PWTC saya rasa nak pergi tadi, tapi kalau saya pergi saya tak dapat beri pencerahan pula malam ni. Jadi senarai nama-nama tu mau habis dalam pukul 10 nanti. Jadi kalau saya lewat nanti mungkin teman-teman tak seronok mendengar. Jadi selalu sangat lewat dia orang marah saya. Ya, jadi bagi saya lah saudara Mak Syahli daripada Putrajaya, saudara Mat Zaki, saudara Zamri Ibrahim, itu juga Wanlah Fakri Sani, saudara Yana Maya daripada Parit Bunta Perak, saudara Asyad. Soal senarai calon semua ni nanti akan saya umumkan dan saya cuba beri pencerahan satu persatu. Ada yang saya dapat hari ni saudara. Jadi saya rasa bila saya dah dapatan saya itu ada beberapa orang. Jadi kita bercerita malam ini, besok saya akan mengulas satu persatu selepas saya hayati ya saudara Ramzul. Sebab malam ni mereka mengumumkan, kita dengar. Banyaklah saudara. Tadi pun ya Mak Muhammad Datuk Seri Presiden telah pun mengungkapkan kenyataannya dan harapannya bahawa kali ini kita harus melakukan sesuatu yang baik untuk UMNO Barisan Nasional. Baik saudara, hari ini hari Jumaat, siang tadi kita telah pun berdoa pada Allah SWT agar negara kita ni sentiasa dalam rahmatnya. Sampai itu kita berdoa untuk diri kita dan keluarga kita. Ya saudara Abdul Rahman. Hari ini tanggal 21 Julai, hari yang penuh pengertian bagi calon-calon yang nak bertanding. Ini termaktublah dalam diary mereka, dalam nota kehidupan mereka, inilah hari mereka diangkat, dipilih sebagai calon. Besok saya akan beri ulasan saudara. Dan dari sisi catatan saya, hari ini masuk hari yang ke-1219. Virus sebut masih ada lagi di negara kita saudara. Sebab semalam saya dah bagi melaporkan jumlahnya selama seminggu 1202. Ada yang meningkat di beberapa negeri. Tapi hari ini kita tak tahu, cuma tunggulah minggu depan, hari Isnin atau Selasa saudara. Jadi kita terus dengan segmen e-commerce saudara. Saya selalu bercakap, banyak orang marah dengan saya. Saya kata biarlah, kita nak berniaga, nak cari rezeki saudara. Jadi teman-teman yang punya produk, tak ada masalah, hubungi Al-Azhar untuk saya mewawarkan produk saudara. Politik juga saudara, pengetahuan perlu. Jadi kalau anda mempunyai produk untuk berniaga, hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Al-Azhar memasarkan setangih albakulnya dan minyak wangi daripada tanah Arab. Begitu juga, kalau tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017
7114-7300. Jangan lupa Dendeng Manis Cik Siti, ya saudara, dan juga Simpulan Kasih Cik Siti. Begitu juga Popiah Sira, Lady Maria 0194351203. Boleh hubungi saudara Nizam untuk pesanannya, saudara. Baik, saudara. Biarlah apa yang berlaku di PWTC itu, besoklah saya beri pencerahan, saudara. Saya pun sebenarnya tak sabar. Tapi sebab saya merasakan saya perlu memberi penjelasan, memberi penerangan, pencerahan pada teman-teman yang saya yakin tidak berada di PWTC dan kadang-kadang mereka nak tunggu pencerahan. Nama itu akan keluar juga secara bersabar. Memanglah naluri manusia ni, dia nak tahu apa perkembangannya. Jadi sabarlah saudara. InsyaAllah saya akan beri pencerahan nanti. Kita masuk segmen naluri kehidupan saudara. Kerana daripada Al-Aswad, dia berkata dia pernah bertanya kepada Aisyah, Bonda Aisyah, tentang apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika berada di rumah. Jadi maka Bonda Aisyah menjawab, baginda Nabi Muhammad SAW selalu membantu keluarganya. Dan jika datang waktu solat, maka baginda keluar untuk melaksanakannya di masjid. Ini hadis riwayat Bukhari, saudara. Statusnya hadis ini adalah hadis sahih. Jadi pengajarannya, saudara, Nabi Muhammad SAW telah pun memperlihatkan cara, way of life, cara kehidupan, berkeluarga. Baginda menunjukkan contoh baik apabila berada di rumah dengan membantu kerja-kerja rumah. Seperti membasuh, memasak dan lain-lain. Jadi baginda juga tidak mengabaikan ibadat solat fardu di masjid apabila sampai waktunya. Saudara, pemimpin yang baik ialah orang yang dapat melaksanakan tanggungjawab terhadap Allah, pada keluarga, rumah tangganya dan tanggungjawab terhadap masyarakat serta negara dengan baik dan sempurna. Keluarga yang bahagia saudara terhasil apabila suami dan isteri dapat melaksanakan tugas dan peranan masing-masing dengan penuh bertanggungjawab dan saling membantu dalam urusan harian tanpa mengabaikan kewajipan kepada Allah SWT. Jadi para suami saudara sewajarnya mencontohilah Rasulullah dalam kehidupan berkeluarga dengan membantu urusan isteri di rumah dan menjaga kewajipan terhadap Allah seperti solat fardu yang kalau boleh ditunaikan di masjid. Ingat saudara, negara rahmah ummah sejahtera. Kita masuk segmen memutara kata. Ingat saudara, sehelai daun kering memang tidak mampu untuk menutupi bumi ini, saudara. Tetapi apabila ia menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi. Jadi jika kita fikirkan buruknya hati ini yang menempel keburukan, maka semua kebaikan tidak akan terlihat. Itu mutiara kata kita hari ini. Terima kasih kepada teman yang mengantar kiriman kepada saya, saudara. Kita santuni juga apa kata pantun Pak Nazir. Kata pantun Pak Nazir, terima kasih Pak Nazir, jauh dari Perlis. Beliau mengirim pantun hari ini, katanya, Pak Andah bersama jiran membawa kepuh, tolong menolong. Bukan mudah menghayati kebenaran, ibarat menempuh badai menggulung. Jadi kepuh tu maksudnya reban ayam. Orang utara dia panggil kepuh, reban ayam. Jadi bukanlah mudah untuk kita menghayati kebenaran. Seperti kita menempuh badai yang menggulung, saudara. Tambah Pak Nazir lagi, tertusuk jarum peniti waktu senjakala. Yang membuka hati hanya Allah Ta'ala. Itu dia, saudara. Sebab itu orang mengatakan bahawa rahmah itu, saudara, keiman, segalanya milik Allah, saudara. Baik, saudara. Kita harus sering berpesan-pesan. Saya ingin berpesan pada pimpinan negara, terutamanya Datuk Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Hari ini beliau pun kembali daripada Vietnam. Janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang kalau mereka yang berada di anjung kuasa di Seri Perdana berbelanja wang negara tanpa had, kita bimbang negara boleh muflis. Peringatan saya pada teman-teman, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel sekalipun, tidak ada masalah. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Ingat saudara, ini pencerahan politik yang bermatlamatkan memberi informasi. Tak lebih daripada itu, saudara. Dan jika saya memberi pandangan, saya memberi ulasan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsipnya mudah saja, saudara.
Kalau anda nak menyantuni, rasa nak membangkang dan sebagainya, tak ada masalah. Hantarkan kiriman anda, asalkan gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis, bahasa yang baik, kerana kita adalah warga cinta damai, saudara. Baik, saudara. Hari ini agak melegakan apabila saya melihat tanda-tanda ekonomi kita selalu terletak pada bursa saham di Kuala Lumpur. Dan hari ini, hari Jumaat, adalah merupakan hari penutup untuk minggu ini, kedudukan di bursa saham di Kuala Lumpur. Bursa saham hari ini mengakhiri minggunya dengan ditutup dalam keadaan yang tinggi, saudara. Melepasi paras 1,400. Dulu lama juga dah, saudara, berlega 1,300, 1,360, 1,370. Tapi hari ini melewati 1,400. Pada jam 5 petang tadi, saudara, petunjuk pasaran FTSE Bursa Malaysia, KLCI, naik 0.49% atau 6.83 mata kepada 1,607.29, saudara. Artinya lebih daripada 1,400. Dan ini menggambarkan bahawa kedudukan ekonomi kita nampaknya semakin pulih. Walaupun kedudukan kewangan ringgit agak menurun sedikit, saudara. Tapi masih lagi dalam keadaan dalam RM4.52, RM4.54 sen, 55 sen untuk $1 Amerika. Tetapi keyakinan pelabur sudah mula masuk ke dalam dasaran, artinya negara sudah semakin pulih, saudara. Saya nampak begitu keadaannya. Apabila minggu lepas pun daripada 1,300 dia naik pada 1,400. Dan minggu ini penutupnya pada hari ini pada 1,600, ya. Itu keadaannya. Saya mengharapkan agar berterusanlah pada minggu depan pula supaya ekonomi kita pulih. Sebab, saudara, kalau nak katakan negara kita ini berada dalam masalah, negara luar lebih teruk lagi, saudara. Negara yang hebat ekonominya, yang kukuh, saudara, yang kononnya stabil, segalanya seperti di England. Negara England ni selalu kita jadikan sebagai benchmark atau petunjuk pada kita untuk kita jadikan contoh. Amerika, England, Jerman, saudara. Macam di Jerman, saat ini, saudara, Jerman sudah mengalami kekurangan tenaga pekerja untuk bekerja di restoran. Laporan yang saya terima mengatakan kurang daripada 650 pekerja diperlukan di Jerman. Sama ada di Frankfurt ataupun di Bonn dan sebagainya. Mereka, restoran-restoran tidak mempunyai tenaga yang cukup. Dan mereka mengalami krisis tenaga kerja di Jerman. Dan di England sekarang ni, saudara, ribuan doktor kanan mula melakukan mogok. Zaman saya dulu, selalu saya katakan, 3 perkara yang tidak boleh dipercayai. We cannot trust 3 things in England. Waktu itulah, saudara. Jangan marah saya, saudara. Iaitu pertama W, iaitu 3 W, saudara. Pertama sekali, woman. Wanita-wanita di England tu kau boleh percaya sangat, saudara. Hari ni bercinta dengan orang ni, besok bercinta dengan orang itu dan sebagainya. Itu W. Nombor 2, itu weather, itu cuaca. Kita, macam saya duduk dekat Finsbury Park, pergi ke Edgeway, dekat Finsbury Park, terang benderang cahayanya. Menaik tiup, bawah tanah, sampai ke Edgeway, hujan. Jadi, laporan kaji cuaca di England pun tak boleh dipercayai. Dan yang ketiga adalah workers, itu pekerja. Boleh dikatakan tiap-tiap minggu ada saja mogok tenaga nasional, tenaga elektriknya, mogok jabatan air, mogok bomba, malahan kadang-kadang, saudara, bomba pun mogok juga. Dan hari ini saya mendapat laporan ribuan doktor kanan dalam Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan NHS Britain melancarkan mogok di seluruh England. Jadi budaya mogok ni sudah pun berlaku lagi di England. Jadi macam mana mengatakan bahawa negara tersebut mempunyai peluang untuk kehidupan yang mewah apabila doktor, saudara, doktor kanan, saudara, Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan Britain melancarkan mogok di seluruh England. Dan ini mengakibatkan gangguan besar-besaran terhadap perkhidmatan penjagaan pesakit. Doktor perunding dan doktor gigi melancarkan mogok selama 48 jam. Mulai semalam hingga 7 pagi tadi. Dan sampai besok juga katanya. Ketua Eksekutif NHS, iaitu Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan, Providers, itu Julian Hartley berkata, impak mogok ini terhadap pesakit dan perkhidmatan mungkin akan menjadi yang terbesar. Saudara, doktor dah mogok di England. Macam mana kalau kita nak buat perbandingan
antara negara kita dengan negara luar. Paling tidak itu kita siau juga. Apabila para doktor nak mula melancarkan mogok tetapi dapat ditangani dengan baik oleh Dr. Zaliha. Alhamdulillah, para doktor sudah dapat menyelesaikan masalah mereka. Tetapi negara seperti England, seluruh England sekarang, apakah lagi akan berlaku mogok? Ini puncanya saudara bukan kerana kerja, bukan kerana apa? Kerana kenaikan gaji yang dikatakan tidak setara dengan kelulusan mereka. Lain tak ada saudara. Artinya ekonomi di England pun bukanlah keadaan yang baik. Walaupun mata wang mereka kukuh berbanding dengan ringgit kita saudara. Tetapi kedudukan ekonomi mereka taklah sekuat mana yang kita ingatkan. Kalau ekonominya kuat, tentulah pekerja-pekerja, khususnya para-para doktor kanan, itu keadaannya di England saudara. Dan hari ini perkabaran yang kita terima bahawa hubungan antara Malaysia dengan Vietnam. Jangan lupa saudara, Vietnam sudah pun mendahului kita dalam sektor ekonomi. Jadi dengan lawatan yang membawa Perdana Menteri ke Hanoi 2 hari lamanya saudara bersama dengan Menteri Luar, banyaklah beberapa perbincangan dan perundingan dilakukan untuk kerjasama antara Malaysia dengan Vietnam. Kita dengan Vietnam dulu saudara, jangan lupa dulu Vietnam apabila berlakunya perang antara Vietnam dengan Amerika, ramai pelarian-pelarian daripada Vietnam datang ke negara kita. Tapi hari ini mereka berdiri dengan teguh, artinya ekonomi mereka kukuh. Jadi sebab itulah kehadiran yang berhormat Perdana Menteri dapatlah menjalin hubungan dagang dan mencari solusi bagaimana kerjasama ekonomi dapat terlaksana. Bukan nak bawa pekerja-pekerja Vietnam ke Malaysia saja, tidak. Tapi kerjasama antara ekonomi untuk negara Vietnam dan negara kita saudara. Itu kedudukan ekonomi yang perlu saya laporkan kepada anda. Jadi terpulanglah sama ada anda nak percaya tak percaya, tapi yang saya dapat itu gambarannya daripada laporan media, bukan saja media dalam negeri tapi media asing pun melaporkan. Dan saya melihat bahawa dengan keadaan begitu, mungkin sebab itulah hari ini bursa saham kita semakin kukuh apabila beberapa perjanjian telah pun ditandatangani antara Menteri Luar dan juga Yang Amat Perdana Menteri dengan kerajaan Vietnam di Hanoi, di Phnom Penh. Saudara, baik. Cuma kita masuk teruslah ke politik saudara, sebab nampak gayanya hari ini Dr. Mahathir masih lagi mau bermain dengan politik, maka terpulang pada beliau lah. Dan hari ini katanya Dr. Mahathir hadir di Kelantan untuk solat munajat Rasulullah. Dan kabarnya dikerahkan semua orang, tak kira lah sama ada pelajar-pelajar itu orang UMNO ke, dikumpulkan di stadium katanya, semata nak tunjuk kekuatan. Jadi hadir Dr. Mahathir ada, Haji Hadi ada, Tan Sri Muhyiddin ada, pimpinan-pimpinan daripada Perikatan Nasional berkumpul di Kelantan hari ini. Cuma yang saya lihat gambarannya bahawa dia juga kali ini hadir ke Kelantan menziarahi keluarga Allahyarham Tan Sri Nek Abdul Aziz. Cuma saya kata kenapa penting sangat sekarang ni? Dulu nampak macam tak penting. Artinya keluarga Nek Aziz juga begitu penting agar mereka dapat kononnya untuk dapat meyakinkan rakyat Kelantan bahawa kerajaan Perikatan Nasional turut menyantuni impian dan harapan Tuan Guru Nek Aziz. Katanya lah begitulah saudara. Sebab itu hari Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun mengadakan pertemuan dengan isteri Allahyarham Tan Sri Nek Aziz. Tapi kali ini barulah datang tengok pula PAS, Dr. Mahathir, berlumba-lumba lah. Sebab tu saya katakan saudara, bahawa dalam hidup kita ni, waktu masih hidup orang tak suka, bila dah tak ada barulah orang kenang. Itu keadaannya. Ya saudara? Saudara Zohana Hana, rakyat Perlis pun tak ada kerja. Betul sayang, kesian. Sekarang masalah sekarang ni, ekonomi yang sedang dipertingkatkan. Ya saudara, kalau kerajaan negeri Perlis juga haruslah memikirkan. Sebab mereka sudah pun berada menjadi kerajaan, fikirlah untuk rakyatnya. Saya dapat laporan juga, ya, Haji Wan Ismail, apa khabar Tuan Haji, Saudara Osman Hamid Hussein, Saudara Badrul Hisham, Saudara Mat Syahli. Itu juga Saudara Kamaruddin Osman, salam pencerahan, salam madani. Pula laporan daripada ni, dia kata, someone comment in this live were filtered to protect the community experience. Teman-teman, sebab saya katakan, jangan gunakan bahasa yang tak baik. Sebab apa-apa komen anda itu akan disingkirkan oleh admin yang ada. Saudara, hormatilah. Ini ruangan ini bukan untuk memaki hamun, saudara. Saya dah pesan tadi, kita gunakanlah bahasa yang baik dan isu-isu, janganlah benda yang bertentangan dengan kemanusiaan, saudara.
Sebab itu macam sekarang ni, saya melihat macam mana Syam Jalil. Ahli Majlis Tinggi UMNO, Syam Jalil, dia menempelak lah kenyataan Dr. Mahathir yang mengatakan bahawa sekarang ni pegawai ni orang kenamaan, orang kaya lah saudara, orang-orang yang bukan kaling-kaling. Katanya semalam lah dia buat kenyataan bahawa mereka takut untuk menyatakan kebenaran, takut mereka akan disiasat oleh pihak polis, takut akan diambil tindakan dan sebagainya. Malah katanya mungkin ada yang tangkap dan sebagainya. Jadi hari ini saudara Syam Jalil dia menempelak lah, dia kata ini semua ni tidak akan berlaku era sekarang. Era kerajaan Madani tidak melakukan tindakan sedemikian. Berbeza dengan era waktu Dr. Mahathir. Jadi apakah beliau diigau oleh waktu beliau masih lagi dalam kerajaan dulu? Rasanya kalau dia jadi Perdana Menteri, mungkinlah kalau orang buat kritikan, anda hantar halaman daripada media sosial, maka akan disiasat dan sebagainya. Tapi ini tak berlaku dalam kerajaan sekarang. Jadi soal apa yang berlaku pada Yang Mohamad Menteri Besar di Kedah itu soal lain. Itu antara pihak berkuasa dengan pihak istana. Tidak ada tekanan politik. Jadi kata saudara Syam Jalil, dulu Dr. Mahathir yang buat dan ajar buat semua ini. Sampai ada orang kena tumbuk dalam penjara. Dan ada pula yang rumah dia kena geledah dan atap dipecahkan sebelum mereka disumbat ke dalam penjara. Itu dia merujuk pada apa yang dialami oleh Datuk Seri Najib. Saudara. Jadi mungkinlah, kata Syam Jalil, inilah kifarah dan karma yang Tun kena bayar. Kita perlu ubah semua ini. Generasi akan datang tidak boleh ikut apa yang Tun buat dulu. Memang pun sekarang tidak ada berlaku benda begitu, saudara. Dan tak payahlah kita panjang-panjangkan cerita antara Syam Jalil mengkritik Dr. Mahathir. Cuma saya dah bagi tahu pada Tun, jangan masuk politik, dia masih lagi tak dalam politik, maka bersedialah untuk dibelasah oleh rakyat. Sepatutnya duduk di rumah, bermain dengan cucu, mesti begini. Saudara Mat Kelana kata, jangan fitnah PMX kalau tak mau disaman. Saya katakan bukan saja PMX, bukan saja Perdana Menteri, siapa saja pun kalau ada fitnah, bersedialah anda akan disaman. Kalau bukan fitnah, kritikan tak ada masalah. Saya pun sampai malam mengkritik juga. Kalau benda tak betul, kita kata tak betul. Kalau benda betul, kita kata betul. Jadi masalah sekarang ni kadang-kadang mereka merasakan tidak dapat membezakan antara kritikan dan juga fitnah. Benda yang tak ada diadakan itulah fitnah, saudara. Waalaikumsalam, saudara Kamaruddin Aziz, saudara. Dan hari ini SPRM menahan seorang lagi, saudara. Retinya Suruhanjaya Pencegah Rasuah tidak akan menghentikan siasatannya berhubung tentang perlumbungan unsur nadir bumi REE di Kedah. Jadi katanya seorang lelaki berusia 50 tahun ditahan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah jam 10 malam semalam. Dan perintah reman selama 4 hari bermula hari ini sehinggalah 24 Julai telah dikeluarkan oleh Magistrate M. Mageswari selepas SPRM mengemukakan permohonan reman di Mahkamah Magistrate Shah Alam hari ini. Di Mahkamah Magistrate yang sama, SPRM turut mendapat kebenaran untuk menyambung reman seorang lagi suspek wanita yang juga pengarah syarikat selama 2 hari hingga hari Ahad. Jadi sebab pengarah kanan sebab ini ketua pegawai eksekutif Perbadan Menteri Besar telah pun dibebaskan. Itu tanpa tempoh remannya dah habis. Tapi SPRM tidaklah minta disambung lagi. Rasanya mungkin dah cukup kot segala siasatannya. Demikian disahkan oleh pengarah kanan bahagian siasatan Datuk Seri Syamuddin Hashim. Beliau mengesahkan tangkapan tersebut dan berkata siasatan dijalankan di bawah Akta Seksyen 17 Akta SPRM. Saya melihat, saudara, banyak lagi tangkapan akan dilakukan kalau begitu keadaannya. Tu hari pun dah ada tangkapan dan pihak SPRM memang serius untuk menyelesaikan permasalahan rasuah, saudara. Hari ini juga, saudara, bekas ketua penerangan. Ini yang saya hairan. Yang mereka mengatakan mereka bersih dan sebagainya. Dan hari ini bekas ketua penerangan bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan, gagal dalam permohonannya untuk mengenepikan 2 pertuduhan rasuah melibatkan 6.9 juta ringgit yang membabitkan projek dalam program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputra Berwibawa ataupun Jana Wibawa di Mahkamah Session hari ini, saudara. Saya bila sebut Jana Wibawa ni, saya memang cepat marah, saudara. Saya meluat. Kerana ini bagi saya satu pengkhianatan. Kerana kononnya
program itu adalah Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputera Berwibawa. Jana Wibawa. Tapi akhirnya, saudara lihat sendiri, adanya unsur-unsur yang pulang pada mahkamah lah untuk membuktikan. Saya tak nak mengatakan dia bersalah. Tapi Hakim Rozina Ayub memutuskan bahawa percubaan Wan Saiful untuk mengenepikan kes rasuah itu tidak dibenarkan setelah beliau mendengar hujahan tambahan daripada peguam, iaitu Amir Hamzah Harsyad yang mewakili Ahli Parlimen Tasik Gelugur, dan responden oleh Timbalan Pendahulu Raya Rashidah Murni Azmi dan Muhammad Afif Ali. Permohonan pihak pembelaan ditolak. Maka proceeding seterusnya dijalankan sebagaimana yang dijadualkan sebelum ini. Jadi mahkamah menetapkan pembicaraan kes tuduhan rasuah terhadap Wan Saiful ini akan bermula 25 hingga 27 Mac, 29 serta 30 April tahun depan, dan 20 hingga 22 Mei tahun depan. Secara begitulah, mahkamah mengambil masa, bukan satu hari bawa ke mahkamah terus, tidak. Dia punya jadual-jadualnya. Banyak sangatlah rasa perbicaraan kes kes rasuah ni gamaknya. Jadi katanya pada Disember akan datang, mahkamah telah pun menetapkan untuk pengurusan kes. Saudara jangan lupa, saudara, Wan Saiful telah pun memfailkan permohonan untuk membatalkan dua tuduhan itu dengan alasan pertuduhan dibukukan ke atasnya adalah cacat. Kononnya. Tapi mahkamah mengatakan tak ada. Maka perbicaraan akan berjalan. Hadapilah. Saya tidak mahu menjatuhkan hukuman. Kita sama-sama tunggu, dan saya harap anda semua jangan pula menjatuhkan hukuman. Jangan kita mendahului mahkamah, saudara. Kerana Wan Saiful dituduh menerima bagi dirinya suapan wang tunai berjumlah RM6,962,694 melalui akaun CIMB milik syarikatnya WSA Advisory Group, daripada akaun Maybank Islamic daripada syarikat Nepturis dan Berhad, sebagai upah membantu syarikat Nepturis mendapatkan surat setuju terima bagi projek di bawah Jana Wibawa. Dan beliau didakwa melakukan kedua-dua perbuatan itu di Royal Lake Club dan di Taman Tasik pada April 2022, dan di CIMB Bank Cawangan Bukit Tengku antara 8 Julai hingga 30 September. Secara itu keadaannya. Saya tak nak cakap lebih sebab perkara ini sudah pun di mahkamah, biarlah mahkamah menentukan. Cuma apa yang saya lihat, selain daripada itu, saya dah cakap, saya nampak gayanya perbicaraan demi perbicaraan sedang berjalan, saya. Sebab itu kita kena perlu adakan mahkamah khas untuk orang politik ni. Saya semalam menyatakan kalau boleh ini isu tentang Felda ini cukuplah. Sebab ada juga kalangan para pengkritik, pemerhati politik menyarankan kalau nak bercakap sangat, segala bukti-bukti yang diperlukan bawa ke parlimen jelah. Bila parlimen bersidang, mintalah segala bukti-bukti, tidak dilakukan secara terbuka. Tapi nampak gayanya Tan Sri Muhyiddin masih lagi mahu meneruskan tindakan samanya terhadap Datuk Anwar Ibrahim, walaupun semalam Datuk Anwar Ibrahim telah pun mengeluarkan bukti-bukti sebagaimana yang diperlukan. Saudara. Jadi dia masih lagi menuntut. Bagaimanapun saya melihat hari ini Datuk Anwar Ibrahim pula menuntut Tan Sri Muhyiddin membuat permohonan maaf dan tuntutan ganti rugi RM200 juta. Pula dah. Kali ini Perdana Menteri pula tuntut daripada dia. Datuk Anwar Ibrahim menuntut supaya pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin membuat permohonan maaf dalam tempoh 24 jam berhubung pelupusan hutang peneroka Felda berjumlah 8.3 bilion dan bayaran ganti rugi atau pampasan 200 juta atas kederaan teruk reputasinya sebagai Perdana Menteri. Saya dah bercakap secara malu sebenarnya. Dan perkara ini juga, tadi ada kawan menghubungi saya dan berbual-bual dengan saya selepas solat Jumaat. Saya kata hari baik, bulan baik, sepatutnya kedua-dua mereka cari jalan lah. Tak payahlah dedah dalam media, saman menyaman. Sebenarnya saudara, bila menyebut Felda ini, menyebut bangsa kita. Dan kerajaan melupuskan hutang pada peneroka Felda. Jadi apa kata bangsa lain? Jumlahnya bukan sedikit. Kenapa nak diwawarkan? Sudah-sudahlah. Saya kata cukup dah. Tak payah lagi nak dikatakan begitu, begini dan sebagainya. Bagi saya lah, saya melihat, saya sedih. Masalah ini menyangkut soal bangsa saya.
menyangkut soal kehidupan peneroka. Okey, pada 2021, Tan Sri Muhyiddin telah mengarahkan Felda melupuskan. Dan Felda katanya telah pun melupuskan. Tapi ada pula isunya, Felda nak cari duit di mana? Nak dilupuskan hutang ini kena ada duit. Sebab itu diterbitkan sukuk. Jadi, kenapa tidak diteruskan dengan sukuk? Dan akhirnya katanya untuk pelupusan tersebut, Felda terpaksa menanggung 9.9 bilion. Jadi benda ini yang membuatkan orang tengok, orang lain perhati, saya bukan orang kita perhati. Akhirnya mereka mengatakan, orang kita ni, bila dah ada kuasa, kita melakukan, memberi keistimewaan pada bangsa kita. Nanti orang akan cemburu. Tak sepatutnya, saudara. Saya cakap terus terang lah, benda-benda ini tak payah dah. Ini memanglah kononnya orang ni bersalah. Saya kata benda dah selesai. Isunya sekarang ni, peneroka tak berhutang lagi. Sudahlah. Nak bangkit-bangkit lagi buat apa? Nak tunjuk bahawa saya lah yang buat. Orang ni kata saya lah yang buat. Sudah. Saya juga rasa kalau dua-dua ni menyelesaikannya, okey, out of court. Okey, Tan Sri Muhyiddin pun tak buat, minta maaf. Dan Sultan Anwar Ibrahim pun tak mau cakap lagi, minta maaf. Habis. Sallu ala Nabi. Kita ni umat Islam, saudara. Tak payahlah. Saudara Mat Syarif, benar. Senarai penuh calon sedang diumumkan. Betul, saudara. Sedang diumumkan sekarang. Cuma saya akan dapat. Pasti saya akan dapat. Setengah tu saya dapat dah. Tapi saya merasakan saya bertanggungjawab terhadap para pelayar yang ternanti-nanti. Saya tak mau menghampakan anda. Sebab janji saya pada anda, selagi badan saya sihat, saya akan hadir tepat jam 9.30 malam. Begitu juga yang saya harapkan. Agar anda juga setia untuk memberi sokongan, dukungan. Dan jangan lupa like, share dan subscribe. Itu saja saya. Tak ada minta lain daripada anda. Berhubung dengan kes saman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut peguamnya, Datuk S.N. Naya, yang mewakili Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia berkata bahawa permohonan maaf itu perlu disiarkan dalam akhbar dan minta media pilihan anak guamannya serta memadamkan segala komen. Jadi bila peguam dah tuntut, peguam sana membalas, peguam sana tuntut, jadi akhirnya berbalah, tak selesai. Saya tidak setuju benda begini berlaku berterusan. Saya tak setuju tindakan Tan Sri Muhyiddin membuat tindakan saman pada Datuk Anwar Ibrahim, dan saya tak setuju pula Datuk Anwar Ibrahim menyaman Tan Sri Anwar Ibrahim, Tan Sri Muhyiddin. Baik kata sudah-sudahlah. Inilah masalahnya sekarang ni. Benda yang pentingnya, isu Felda dah selesai. Kenapa nak dibangkitkan lagi? Kalau lah saya ni anak-anak Felda, tentu saya akan marah. Saya akan marah pada Tan Sri Muhyiddin, saya akan marah pada Sultan Anwar Ibrahim. Kenapa nak diukir-ukirkan? Sebab hutang ini terjadi, dia bermula daripada generasi pertama dan sebagainya. Itu keadaan. Dan saya tak suka isu tentang bangsa kita ni dibesar-besarkan. Cukup-cukup dah. Buat apa nak bising-bising? Itu keadaan pandangan saya, saudara. Saudara Cik Mak Mohaiini dari Taping. Saya lebih suka menghadapi masa-masa yang mendatang. Dan hari ini juga, saya dah cakap tadi, rasa saudara, mana yang saya katakan semalam, saudara, musim pilihan raya di 6 buah negeri ni bukan sahaja menyebukkan pasukan polis, kaki tangan SPR, kaki tangan SPRM, malahan peguam pun sibuk sekarang, saudara. Bagi saya, kalau peguam sibuk tu, itu rezeki lah, banyak dapat, saudara. Apabila saman menyaman berterusan. Dan hari ini, saya dipahamkan semalam, sebenarnya malam tadi, selepas saya buat pencerahan pada anda, sekitar jam 1:30 pagi. Saya tengok, alamak, saya kata, bahawa Datuk Seri Sanusi telah pun menuntut Datuk Saifuddin mohon maaf dalam tempoh seminggu. Kalau tidak, dia akan mengumumkan surat saman. Saman pula dah. Katanya, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mengumumkan notis tuntutan terhadap Datuk Seri Saifuddin Nasution supaya Menteri Dalam Negeri itu mohon maaf dalam tempoh 7 hari kerana didakwa memfitnah beliau berhubung kegiatan mencuri unsur nadir bumi REE di hutan simpanan Bukit Enggang Sik. Jadi, Datuk Seri Muhammad Sanusi juga menuntut Datuk Seri Saifuddin membayar ganti rugi yang munasabah berhubung kenyataan dakwaan fitnah yang mendakwa beliau menerima kompaun RM500,000 atas kesalahan mencuri unsur nadir bumi. Jadi itu keadaannya, saudara. Sebagaimana dilaporkan, Awani melaporkan malam tadi, pukul 2:30 pagi saya tengok. Peguam yang mewakili Datuk Seri Sanusi adalah Tengku Amalin. Beliau berkata anak guamannya turut menuntut dalam tempoh 7 hari agar Datuk Seri Saifuddin mengeluarkan aku janji bertulis untuk berhenti daripada mengulangi mana-mana dakwaan seperti yang pernah dilakukan sebelum ini.
Itu katanya. Tapi hari ini sewaktu beliau melancarkan, Datuk Seri Saifuddin melancarkan ini pejabat baru untuk pejabat immigration, satu lagi di Putrajaya, saudara. Jadi katanya untuk nak buat pasport dan sebagainya, ada lagi satu pejabat di Putrajaya Precinct 1. Nah, saudara, Datuk Saifuddin kata, dia kata tak terima lagi pun surat. Nak saman-saman lah, dia kata. Pula. Retinya saman itu belum sampai lagi lah ke pejabat Datuk Seri Saifuddin. Saya yakin mungkin hari Isnin. Dan masih lagi lah bergelut dengan saman menyaman. Saudara. Sebab itu dia kata dalam waktu yang sama, Datuk Seri Saifuddin dia menjawab. Sebab semalam, kemarin, kita dengar kenyataan terbuka dalam ceramah Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dia mengatakan bahawa waktu Datuk Seri Saifuddin bertanding jawatan timbalan Presiden menentang saudara Rafizi, bila dia kalah, dia kata Datuk Seri Saifuddin berjumpa dengan beliau untuk membatalkan mesyuarat dan sebagainya. Tapi Saifuddin kata bukan. Saya bukan membatalkan, saya memohon supaya jangan dibatalkan parti keadilan. Kerana selepas saja pemilihan parti, apabila saudara Rafizi menang jawatan timbalan Presiden, ada dakwaan kononnya berlaku undian yang dianggap sebagai undi bunian. Jadi kerana ada dakwaan begitu, ROS dia straight, dia kata kalau ada berlaku ketimpangan begitu, mereka akan membatalkan Parti Keadilan. Sebab itu Datuk Saifuddin pergi bertemu dengan Datuk Seri Hamzah selaku Menteri Dalam Negeri. Dalam keadaan begitu, janganlah terus nak batal parti orang. Itu maksudnya. Tapi kata Hamzah, jangan lupa, Datuk Saifuddin pernah datang jumpa dia. Memanglah dia sebagai Menteri Dalam Negeri waktu itu. Dan sebab itu Datuk Saifuddin mengatakan bahawa bukan soal untuk membatalkan parti, tapi untuk menyelamatkan parti. Itu gambarannya. Tapi terpulanglah. Ini pun juga nanti saya akan berakhir dengan sama menyaman. Pasti akan berlaku sama menyaman, saudara. Itulah keadaannya yang saya lihat. Apa yang sedang berlaku dalam negara kita. Baik, saudara. Saya rasakan tak berhentilah. Besok siapa pula sama siapa. Dan lusa siapa pula yang kena cekup. Saya rasa ada lagi ni, saudara. Sebab saya nampak apabila pimpinan-pimpinan yang parti pembangkang melontarkan macam-macam tuduhan terhadap Perdana Menteri, adanya bau fitnah. Saya tengok ada laporan-laporan, kenyataan-kenyataan, saya kata, bahayanya dia orang ni. Saya rasa tentulah pihak berkuasa akan bertindak. Tambah-tambah lagi kalau bos mereka yang dicerca sebegitu rupa. Jadi sekarang ni saya mak Yusof Baharudin betul. Kecamuk mereka buat ni sekarang. Memang berkecamuk. Politik negara kita sekarang ni dalam keadaan yang berkecamuk, saudara. Bagaimanapun saya, sebab itulah saya yakin apa yang dilakukan oleh semalam ada teman-teman bertanya apakah saya dah dapat tentang laporan kajian daripada Institut Darul Ehsan. Saya dah dapat, tapi saya kata saya mula-mula tak nak mengulas, tapi saya melihat dalam keadaan sekarang ini, saya yakin apa yang dilakukan oleh Institut Darul Ehsan itu ada kebenarannya. Apabila ia mengatakan bahawa Pakatan Harapan mempunyai 74.1% sokongan dalam pilihan raya negeri-negeri akan datang, terutama di Selangor. Selaku pengurusi eksekutif, Profesor Datuk Muhammad Ridwan Osman, beliau memaklumkan kajian yang mereka lakukan bahawa pengundi-pengundi di Selangor menyokong Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri yang akan datang. Itu memang jelas, saudara. Malah bila saya dah baca semalam bagaimana kedudukan kursi-kursi yang ditandingi, sekejap lagi saya nak baca laporan sedikit lagi, saudara. Dan ternyata, saudara, bahawa kabarnya anak muda juga pun di Selangor khususnya mereka sudah pun kembali untuk kepada perikatan. Saya dah beritahu pada anda bila saya memberi pencerahan, undian daripada warga yang mereka menyokong Parti Keadilan, mereka tak lari. Yang kadang-kadang yang lari yang berkecamuk ni, saudara, adalah kesan daripada beberapa orang yang telah pun meninggalkan UMNO. Dulu mereka jadi menteri, mereka jadi majlis tinggi, mereka jadi wakil rakyat, mereka ada pengikut. Jadi pengikut-pengikut mereka inilah, saya kata balaci-balaci ini yang akan turut serta. Tapi tak ramai mana pun. Tadi, saudara, laporan saya dapat daripada Pusat Dagangan Dunia Putera, WTC, penuh. Dewan Tun Nasional tak boleh nak masuk, penuh. Bercerita, kali ini cukup meriah
ramai. Saya dapat call lebih kurang 10 call. Dia kata, kenapa saya tak datang? Saya kata, saya nak buat pencerahan dan Presiden pun tahu saya dengan cara saya lah, saudara. Dan bila mereka bertanya, kenapa tak datang? Kenapa tak saksikan? Ini peristiwa besar. Saya kata, kenapa? Kata, ramainya orang sampai tak boleh nak masuk Dewan pun. Saya kata, Alhamdulillah lah. Sebab warga UMNO dari seluruh negara datang untuk mengetahui calon-calon mereka. Saudara, retinya sokongan pada calon-calon UMNO ni kukuh, saudara. Dan sesuatu yang saya sebenarnya agak menarik hari ini, saudara. Apabila ke bawah duli yang memulia Tuanku Sri Sharifuddin, Tuanku Selangor, baginda dalam Twitternya mengingatkan supaya ahli-ahli politik janganlah menjadikan musim pilihan raya di 6 buah negeri ini sebagai medan untuk mencaci, menabur fitnah, mencerca pemimpin. Jadi saya lihat sekarang ni istana pun runsing dengan percaturan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Saya tak nak menuduh lah, saudara. Tapi orang pun tahu siapakah yang seringkali naik ke pentas yang melontarkan maki hamun. Malahan hingga hari ini pun sebagaimana yang saya dengar tadi waktu saya solat di masjid, saya imam khatib membacakan permintaan daripada masjid-masjid pun supaya janganlah sama kita Islam ini mencerca, maki hamun. Dan tuanku sendiri pun dalam tweetnya, saya rasa sesuatu benda yang dibacakan di masjid itu tentulah mendapat ini kurnia tuanku untuk dititah tuanku, bacalah. Sebab tuanku adalah sebagai payung utama agama Islam. Jadi baginda juga runsing melihat tentang kekecohan yang berlaku dalam politik negara kita ni, saudara. Jadi tajuk khutbah ya, Saudara Mazhar Hashim, betul. Baginda tuanku juga menzahirkan, baginda tuanku Selangor menzahirkan kalau boleh janganlah pentas-pentas politik ini sepanjang musim pilihan raya ini dijadikan pentas untuk mereka bebas mengeluarkan fitnah, mencerca, memaki hamun sehingga tiada batasan. Jadi faham-fahamlah, saudara, kalau istana pun dapat melihat benda begitu, istana juga rasa runsing melihat rakyatnya sebegitu. Sewajarnya baginda menegur, dan saya haraplah agar mereka yang nak berkempen tu janganlah berkempen maki orang. Sepatutnya, saudara, ini tidak berkempen tu. Aduh, saya pun tak tahulah macam mana dia orang naik pentas saja maki hamun. Lain tak ada, maki hamun saja, saudara. Memanglah kita tahu, saudara, ini macam baginda Tuanku Selangor dah menitahkan. Tuanku Sultan Sharifuddin Idris Shah mengingatkan semua calon dan penyokong bahawa tempoh berkempen bagi pilihan raya negeri Ogos ini bukanlah lesen untuk mengumpat, menghina dan memfitnah orang lain dengan sebebasnya. Ini kenyataan tegas daripada istana, saudara. Menurut kenyataan dimuat naik di laman Facebook Selangor Royal Office hari ini, baginda mengingatkan hukum hakam Allah tetap berjalan dalam keadaan apapun dan siksa Allah menanti di akhirat bagi mereka yang mengumpat serta memfitnah. Jadi menerusi pemerhatian baginda, perbuatan fitnah dan caci mencaci ini menjadi lebih ketara dan dilakukan tanpa rasa takut dan malu pada Allah SWT setiap kali menjelangnya pilihan raya. Jadi seolah-olah musim pilihan raya adalah pesta yang menghalalkan caci maki, mengumpat dan memfitnah antara satu sama lain demi meraih sokongan dan undi dari rakyat. Itu kenyataannya. Saya dah bagi tahu, saya ingat bulan lepas dia kata, bila berlakunya musim pilihan raya ini adalah musim fiesta untuk saling maki-memaki. Dan hari ini tuanku juga telah pun menegur, saudara. Itu keadaannya, saudara. Dan saya melihat hari ini, saudara, saya agak ketawa jugalah. Contoh saya katakan, bagaimana adanya apabila Timbalan Presiden PAS sebagai contoh datang ke negeri Selangor ni, dia mengatakan bahawa kalau boleh mereka sekarang ni menjaja impian. Ini saya kata janji seribu mimpi untuk merubah Selangor ini dalam satu kepimpinan yang baru. Kononnya lah. Jadi dia kata bahawa keadaan politik hari ini, kehadiran Perikatan Nasional dengan barisan pemimpin yang bersih, yang amanah, yang jujur, mereka mahu membuat khidmat dan merubah Selangor ini untuk menjadi sebagai Selangor baru. Bila saya dengar pernyataan begitu, saya kata, ish. Kenapa jadi begitu, Tuan Man? Anda datang daripada Kelantan dan dari Terengganu. Apakah di Kelantan, Terengganu itu lebih hebat hidupnya, keadaan rakyatnya berbanding dengan Selangor?
Selangor, Negeri Sembilan, tak ada masalah. Yang bermasalah yang rakyat selalu menzahirkan kerunsingan adalah di Kelantan dan juga di Terengganu. Itu memang jelas masalah air tak selesai, masalah jalan raya tak selesai, masalah rakyat, peluang pekerjaan, ekonomi rakyat dan kehidupan rakyat. Jadi bagaimana anda nak menjaja mimpi pada orang Selangor nak percaya? Saya kata, kadang-kadang dia orang ni, kita dengar pula tu. Kamilah, kata Hamzah Zainuddin pula ni, kamilah barisan pemimpin yang bersih. Aduh, saya tepuk dahi. Apakah bersih itu? Kamu sapu bersih ke atau bersih yang bagaimana? Sebab satu demi satu pimpinan anda diseret ke mahkamah. Macam mana nak katakan bersih? Oh, kitalah berwibawa. Bagaimana? Apakah rakyat dah lupa? 22 bulan Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Sekali kedua. Kemudian 17 bulan Tan Sri Muhyiddin yang sekarang ni mengetuai Perikatan Nasional jadi Perdana Menteri. Apa jadi? Di mana wibawanya? Apakah rakyat dah lupa? Waktu anda, mereka berada di anjung kuasa di Sri Perdana, jadi Perdana Menteri, memimpin negara, akhirnya rakyat terpaksa menaikkan bendera putih untuk menyambung kehidupan. Nak makan pun tak ada. Rakyat mengemis simpati di sana sini. Ya bunuh diri. Anda kata wibawa macam mana? Apa bukti mengatakan pimpinan anda berwibawa? Ekonomi mewudum. Itulah saatnya daripada zaman Dr. Mahathir bawa pada Tan Sri Muhyiddin, datang pada Tan Sri Muhyiddin, mewudum habis. Bukan hanya ekonomi negara yang mewudum saya. Saya punya ramai kawan-kawan. Mereka cerita dengan saya kata macam mana you punya meniaga? Ada tak boleh buat apa dah. Dia kata sejak masa zaman Dr. Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, kemudian ada PKP yang panjang begitu, company saya lingkup selingkup-lingkupnya. Habis. Sekarang ni nak mula balik perniagaan, dia kata nak cari modal mana? Dulu macam saya pernah cakap lah, dulu adalah dapatlah pendapatan 10-20 ribu, sekarang tak ada. Lingkup tak ada. Jadi bagi saya, wibawa apa yang anda buat hingga rakyat yang ada syarikat tutup, gulung tikar. Sedangkan jana wibawa yang, saya sebut jana wibawa ni, saya nanti akan terlajak, saya tak mau sebut lagi lah saudara. Jadi apa wibawanya? Saya dengar benda begitu, saya ketawa sendirian saudara. Apakah anda ingat rasa rakyat boleh dibohongi dengan kenyataan-kenyataan begitu? Saudara Ahmad Awang terpulang lah. Tapi semua dia kata nak masuk kubur ke apa, terpulang lah saudara. Tapi bila anda mengatakan AMDAP tu salah Ahmad Awang. Salah. Kenyataan AMDAP salah. Itulah slogan yang mereka lontarkan saban hari. Seolah-olah UMNO ini mengemis dengan DAP. Tidak. Kita menyantuni. Saya nak jelaskan. Saudara Kazani. Betul lah, Jana Sakau adalah dia kata. Ini keadaan saudara. Jadi anda nak menegakkan macam mana? Dia tuduh pula UMNO dengan DAP dengan AMDAP dan sebagainya. Bila masa pula kita menyembah dengan DAP untuk kerajaan? Tidak. Kita menyantuni. Kerana kesannya adalah kesan kesombongan, keangkuhan. Tan Sri Muhyiddin tidak mahu menyantuni saranan Duli Yang Mulia Pertuan Agong supaya diwujudkan kerajaan perpaduan. Itu jelas. Sebab lepas saja dia menghadap, berjumpa dengan menghadap tuanku bersama-sama Sultan Sultan Ibrahim, dia terus tolak. Saya telah menolak. Kerana selepas itu ada dia punya sidang media di rumah dia. Kenyataan dia apa? Kenyataan dia, saya sebentar tadi bertemu dengan ini Agong yang menyarankan supaya dibentuk kerajaan perpaduan ataupun UG government, dan saya menolak. Sebelah dia tu Haji Hadi. Dan sekarang anda nak kata UMNO yang menyembah untuk bersama dengan DAP terus tuduh AMDAP. Anda berlaku tidak adil pada UMNO. Kalau nak tuduh AMHAN, okeylah. UMNO dan Pakatan Harapan. Saudara, ini jelas saudara. Dan akhirnya bila tak nak tubuh kerajaan, bayangkanlah kalau tak tubuh kerajaan, apa berlaku di Thailand? Bagaimana kata Mat Sabu? Apa berlaku di Lebanon? Dah 8 bulan pilihan raya. Kerajaan tak boleh dibentuk. Tak ada menteri. Akhirnya ekonomi negara lumpuh selumpuh-lumpuhnya. Apakah anda nak mau melumpuhkan lagi ekonomi negara? Dan keadaan susah rakyat sekarang ni. Ini keadaan saya. Aduhai. Saya kadang-kadang bila anda menuduh benda begitu, saya marah sebab benda tak betul. Pencerahan saya ini masih menjadi penjelasan. UMNO tidak bersama dengan DAP. UMNO bersama Pakatan Harapan. Dan dalam Pakatan Harapan memang ada DAP. Dan kalau anda nak rasa benci sangat dengan DAP, saya nak tanyalah, kalau anda menyokong Perikatan Nasional, apakah anda lupa dalam Perikatan Nasional itu ada Parti Gerakan?
UMNO dah biasalah, kita dah biasa dengan apa MCA. Waktu UMNO menyantuni MCA, MIC, tak ada pula anda nak tuduh pula AMNIS ke apa sebagainya. Kenapa ADAP? Ini masalahnya, saudara. Anda merasakan bahawa kerana pimpinan anda gagal untuk diangkat, dinobatkan sebagai Perdana Menteri, untuk Perikatan Nasional menubuh kerajaan, anda menggunakan istilah demokrasi yang bagaimana? Demokrasi apa yang anda pakai? Bila rakyat semua dah buat keputusan, 82 kursi Pakatan Harapan. Perikatan Nasional 74 kursi. Dan bila diminta disantuni, apabila tuanku menyarankan, tentulah UMNO akan memilih dengan Nasional Ibrahim. Itu realitinya, jangan ditolak. Sebab memang saudara sukalah. Saya nak tanya pada saudara, seolah-olah saya tengok dah kat sekarang, seolah-olah sekarang ni nak ditukarlah kerajaan. Nak ganti dengan kerajaan mana? Tolong nyatakan pada saya sekarang ni, kita nak ganti dengan kerajaan mana? Kita nak lantik siapa je Perdana Menteri sekarang? Saya bukan menyokong Nasional Ibrahim. Beliau adalah Parti Keadilan. Saya daripada UMNO. Tapi saya melihat usaha yang dilakukan oleh Datuk Nasional Ibrahim memerangi rasuah. Saudara, bukan senang, saudara. Beliau sanggup membahayakan dirinya untuk memerangi kebejahatan rasuah. Sebab itu dia kata memang saya diugut dalam ucapan dia tu. Tapi dia tidak akan berganjak walaupun selangkah untuk memenangi rasuah. Jadi nak cari mana pemimpin yang bersih daripada rasuah. Saya tak suka soal lain. Bagi saya lah, ini nak memimpin negara, saudara. Tak apalah sekarang ni kalau saudara kata Tan Sri Muhyiddin yang sesuai jadi Perdana Menteri, mungkinlah agaknya. Wujud lagi lah Jana Wibawa. Jana Wibawa lancing lah, saudara. Lepas itu kurunglah rakyat. Itu keadaannya, saudara. Takkan nak lantik balik Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Sekali lagi kelang kabut negara kita ni. Nah, ini gambaran, saudara. Saudara bercakap menuduh AMDAP memang saya marah. Kerana itu tak benar. UMNO Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan ada DAP. Saya tak nafikan. Tapi jangan lupa ada amanah. Sama juga dengan Barisan Nasional. Dalam Barisan Nasional ada MCA, ada MIC. Saudara Nur Razia Aizan, no to Muhyiddin please. Habis nak lantik siapa? Nak lantik Hamzah? Aduh, anak beranak nanti habis minyak negara. Nak lantik siapa? Sebab itu saya katakan sekarang ni, kita berlapang dada, bagi dia peluang dulu. Biar dia buktikan kemampuan dia. Ni masalah sekarang ni, kita ada mempunyai clock dalam pemikiran kita. Tak boleh. Sedangkan dia berusaha untuk memulihkan negara. Jadi kalau orang nak memulihkan negara, kita nak sokong. Itu pandangan saya, saudara. Panjang pula bicara saya. Sebab saya bila ini. Dan sekarang ni saya melihat, hari ni sudah pun diumumkan, saudara, ini calon-calon yang akan bertanding. Saya insyaAllah lah nanti, saya mendapat tahu bahawa kenyataan. Tadi ucapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO beliau mengatakan 65. Ini saya bercakap tentang daripada persepsi UMNO, saudara, ya. Sebab Barisan Nasional memanglah UMNO Barisan Nasional lah, sebab kita tidak masuk dalam pilihan raya menggunakan lambang UMNO. Kita menggunakan lambang dacing, lambang Barisan Nasional. Sebab itu kita sebut calon Barisan Nasional, bukan calon UMNO. Walaupun semua calon-calon itu terdiri daripada ahli UMNO. Apabila MCA, MIC tidak bertanding. Tetapi realitinya calon-calon Barisan Nasional. Dan menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, bahawa sejumlah 65% calon kali ini diturunkan adalah merupakan muka baru. 20% saja saya orang lama itu berupa ketua-ketua bahagian. Dan 15% lagi adalah mereka yang masih menyandang jawatan sebagai wakil rakyat. Itu saja. Saudara, retinya kalau hendakkan calon muka baru, Barisan Nasional menyediakan calon. Dan saya dapat tahu, saya dipahamkan. Sebagaimana yang saya katakan, bahawa di Selangor, Sungai Etawa katanya ketua bahagian Datuk Rizam akan bertanding di Sungai Panjang, Datuk Imran laku ketua pemudanya. Di Sungai Burung, Ustaz Khair, itu mantan ketua pemuda. Di Semenyih, Wan Zulaika, ketua wanita. Batangkali, ketua bahagiannya Datuk Isa. Dan 7 kerusi yang dipersetujui oleh Pakatan Harapan untuk ditandingi, saudara, iaitu di Jeram. Katanya Datuk Jahaya, ketua bahagian Kuala Selangor. Kemudian di Kuang, Datuk Asnal, itu ketua bahagian yang baru bagi Selayang. Di Dengkil, Saudara Azli, ketua bahagian yang baru. Untuk Selat Kelang, Datuk Rosli, ini ketua bahagian Kapar.
Si Jangkang, Saudara Hafizi, Ketua Pemuda. Di Gombak Setia, saya difahamkan Datuk Wira sendiri, Datuk Wira Megat, sendiri selaku Ketua Bahagian Gombak. Beliau akan bertanding di Gombak Setia. Dan di Dusun Tua, Datuk Wira Johan selaku Ketua Bahagian. Itulah calon-calon yang bakal bertanding. Now, saudara, daripada jumlah 12 kursi yang ditandingi oleh UMNO Barisan Nasional di Selangor, nama pun dah tahu, sekejap lagi kita umumkan, kita dapat dengar juga, saudara, untuk calon perpaduan di Negeri Sembilan. Saudara, saya lihat UMNO ataupun Barisan Nasional dapat 17 kursi, PKR 7 kursi, Amanah 2 kursi dan DAP 10 kursi. DAP itu kawasan lama mereka lah. Amanah 2, PKR 7 dan UMNO 17. UMNO kursi Pertang, Sungai Lui, Serting, Palung, Jeram, Padang, Lengging. Lengging ni yang kata berebut dengan Amanah apa semua. Akhirnya Amanah pun bersetuju lah bagi pada UMNO. Juasih, Seri Menanti, Senaling, Johor, Cembung, Rantau, Kota Tinggi, Bagan Pinang, Linggi, Gemas dan Gemencih. Amanah pula akan bertanding di Paroi dan juga di Kelawang. Sementara Parti Keadilan akan bertanding di Seri Tanjung, di Lukut, di Cuah, di Pilah, Labu, Ampangan dan Sikamat. 7 dun. DAP akan bertanding di Ceneh. Ini kawasan-kawasan yang majoriti pengundinya bukan Melayu saya. Di Ceneh, Bahau, di Nilai, Lobak, Temiang, Bukit Kepayang, Rahang, Mambau, Seremban dan Repah. 10 kursi, saudara. Itu DAP akan bertanding. Kalau kita lihat, saya lebih suka melihat pada kedudukan kursi-kursi yang ditandingi oleh calon-calon UMNO. Di Pertang, katanya Datuk Seri Jalaluddin selaku pengurusi perhubungan UMNO Barisan Nasional. Sebab ini kawasan dulu ni, kawasan UMNO. UMNO dapat 4,000 dan Keadilan dapat 3,000. Campur 2 tu 7,500 dan PAS cuma ada 578. Di Sungai Lui, Datuk Muhammad Razi daripada Barisan Nasional. Dulu kawasan ni kawasan Barisan Nasional, saudara. Barisan Nasional dulu dapat 7,700. Keadilan 3,300. Situ ada 10,000. PAS cuma ada 1,000 lebih. Di Serting, katanya Saudara Zamri Omar, ketua bahagian situ. Ini memang kawasan lama lah, saudara, yang dimenangi oleh UMNO 9,700. Keadilan ada 6,000. Campur 2 saja dah ada 13,000. PAS cuma ada 1,800. Di Palung, Mustafa Nagot. Katanya calonnya Datuk Mustafa Nagot, dia Barisan Nasional. Kawasan ni kawasan Barisan Nasional, saudara. Pilihan raya dulu 9,575. Keadilan ada 3,000. Campur 2 ada 12,000. PAS calon PAS dapat 1,000 saja. Di Jeram Padang, Datuk Zaidi, ya, saudara. Dulu Barisan Nasional dapat 3,700. Keadilan 2,300. Dan calon bebas. PAS dia hilang deposit. Cuma ada satu seorang calon bebas itu 2,600. Artinya kalau 2,600 ni pergi ke Perikatan Nasional, tapi Keadilan 2,300 dan UMNO Barisan Nasional 3,000, siswa ada 5,000, ada 6,000, saudara. Itu kedudukan. Now kita tengok di Lengging, saudara. Waktu di Lengging dulu, Keadilan bertanding melalui Parti Amanah. Dia dapat 7,456. Barisan Nasional dapat 6,470. Apabila calon yang UMNO sekarang ni, Keadilan dia tak lari, dia punya pengundi. Kalau mereka campurkan dua ni dah 13,000. PAS cuma ada 1,600 modalnya. Di Juasih, katanya Bibi Saliza akan bertanding. Mewakili UMNO. Dulu, ini kawasan UMNO ni, Juasih ni, saudara. Dulu dapat 4,146. Keadilan 3,000. PAS cuma ada 624. Artinya 7,000 ada kat situ. Di Seri Menanti, ini kawasan ni dulu, PAS dapat 2,700. Ni Keadilan, UMNO 3,362. Situ aja dah ada 5,000. 6,000. PAS cuma ada 535. Ini kawasan-kawasan UMNO, saudara. Saya nampak. Di Senaling, Datuk Ismail Lazim katanya. Pilihan raya dulu, UMNO Barisan Nasional dapat 3,400. Keadilan dapat 2,000
400. Situ aja 5,800. Calon daripada PAS 558. Di Johor, saudara Saiful Yazan, saudara, Barisan Nasional 3,900, Keadilan 2,900. Campur dua, di situ sudah ada 6,800. Calon PAS dulu dapat 1,269. Begitu juga di Cembung, saudara. Di Cembung, dulu Cembung Datuk Zaiful Zahari katanya. Barisan Nasional dapat 9,079, PKR ada 5,000. Campur dua tu 14,000. Saya sebut dia PKR ni saudara sebab mereka tak lari undinya. Jadi kalau begitu jadinya keseluruhan 14,000. PAS cuma ada 1,200. Kalau PAS ada dalam 4,000, 5,000 tu mungkin tak menggerunkan saudara. Begitu juga di Rantau. Rantau kawasan Tok Mat. Dulu Tok Mat bertanding pun dapat 10,000. Dan PKR yang masuk bertanding pun dapat 5,000. Dua campur begitu ada 15,000. Adalah dulu calon daripada PBM. Iaitu Cikgu Bat, dia dapat 4,000 saja. Dari 4,000 nak lawan dengan 15,000. Ada 16,000. 16,200. Kawasan Tok Mat, saudara, di Rantau. Di Kota, saudara Syuami Aini, dulu Barisan Nasional dapat 6,356. Keadilan 3,300. Campur dua tu 9,600. PAS ada 1,300, saudara. Begitu juga di Bagan Pinang. Bagan Pinang katanya Najib Tan Sri Isah Samad. Anak Tan Sri Isah ni bertanding katanya. Dulu Barisan Nasional dapat 7,146 dan Keadilan 5,200. Tak ada calon PAS. Kalau dua ni cantum masuk, ni work home je lah. 5 campur 2, 12,000. Di Linggi. Linggi ni kalau benar tu calonnya sahabat saya, Datuk Faizal, Ketua Bahagian Port Dickson. Dulu calon Barisan Nasional dapat 6,072, Keadilan 5,400. Campur dua ada 11,000. Sedangkan calon PAS cuma dapat 992, saudara. Di Gemas, Datuk Abdul Razak, Barisan Nasional dulu 9,800. Keadilan ada 5,000. Di situ aja ada 14,000. Calon PAS dapat 2,000. Dan akhir sekali Gemencih, iaitu Hai Suhaizimi, Suhail Milzan. Dulu dapat 6,963. PKR 6,600. Campur dua tu ada 12,000. PAS cuma ada 1,000. Sebab itu saya katakan, saya nampak calon-calon yang diturunkan oleh UMNO kali ini, UMNO Barisan Nasional, 17 kursi ni insya-Allah. Dan di Negeri Sembilan, sapu bersih, saudara. Saudara? Sama-sama kita tunggu. InsyaAllah besok saya akan mengulas kedudukan macam mana calon-calon yang diturunkan, yang disahkan oleh Presiden UMNO. Saudara, selamat malam Sabtu, sama-sama kita nantikan, teruskan perjuangan. Cuma saya minta satu je, saudara. Janganlah kita menaburkan fitnah. Janganlah kita memaki hamun orang. Sebagaimana titah Tuanku Selangor, bahawa pentas politik bukanlah lesen besar untuk pemain politik melemparkan tuduhan, cacian dan sebagainya. Kita harus menjadi warga cinta damai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.